lah ya. Bagi saya, ada kebaikan yang pernah saya alami. Pukul 3 pagi, saya depan kelab malam berdoa. Pukul 3 pagi ni, setiap kali pergi buat tangkapan di kelab-kelab malam disko ni, saya kata, ya Allah, aku tak mampu ya Allah untuk nak basmingkan maksiat ni ya Allah. Terlintas kadang-kadang fikiran, ya Allah, kalaulah hukum hakam boleh aku nak bom kelab-kelab malam ni. Teringat juga tuan-tuan gitu. Sebab kita tangkap, besok lepas. Tangkap, besok lepas. Dan dalam itu pengisian kelab malam, bukan setakat minum arak ni je, tak. Jual perempuan, jual bini, jual anak perempuan, di situ berlaku. Urus niaga. Ni, pusat-pusat kelab-kelab malam, disko ni. Kadang-kadang seorang lelaki 10 bini dia. Subhanallah. Tangkap tamu ni, tunjuk surat nikah. Ada surat nikah dah. Tu tak surat nikah. Tengok-tengok 10 orang. Bini dia ni 10. Dia siap bawa surat nikah daripada Thailand, daripada macam-macam. Daripada Indonesia, dia ambil sana-sana. Hok Ori, hok Malaysia apa ada. Waktu hok Ori, 10 orang lacur bini pergi susung kelab malam. Allahu Akbar. Kata, ya Allah, aku tak mampu ni ya Allah. Lagi kerajaan keluar lesing kelab-kelab malam disko ni ya Allah. Selama ni lah ya Allah, manusia lebih pada binatang. Binatang tak jual anak, tak lacur bini anak. Tak tuan-tuan. Binatang kan, kira apa? Ni manusia ni tuan-tuan. Maka sekali Allah Ta'ala datang COVID, kelab malam tak boleh buka lagi, betul tak? Buka, tangkap. Buka, tangkap. Terlintas juga saya. Bagi selama-lama lah ya Allah COVID ni. On, off, on, off, on, off. Terasa juga begitu tuan-tuan. Jadi kita tak nampak lagi. Ada orang nampak kebaikan, ada orang nampak keburukan. Bagi saya ada kebaikan. Di sini kebaikan. Mungkin ada banyak lagi kebaikan. Namun kita belajar, setiap takdir Allah kita nampak kebaikan, walaupun buruk. Dan apa lagi kata beliau? Tadi tiada yang mengetahui sebenar-benar hakikat apa-apa sifat alam ini melainkan Allah yang Maha mengetahui. Dan yang ketiga daripada fana sifat ni, dia kata apa lagi? Dan tiada berkehendak menjadikan alam sebenar-benar ni melainkan Allah yang tahu sifat alam ni. Allah Ta'ala jadikan begini-begini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan, iaitu kenapa hari ni Palestin masih lagi tidak merdeka, ada kebaikan. Kenapa kerajaan petani Selatan Thai tak merdeka lagi, ada kebaikan. Banyak ada kebaikan yang kita tidak nampak. Subhanallah. Sama juga di Malaysia. Kenapa Allah Ta'ala buat DAP ni dengan kekuatan dia, ada kebaikan. Saya nak berkongsi bawa-bawa ni pergi ceramah tempat Syaimin duk kundang kan. Bagus. Orang ni kata kelebihan orang mujahid ni, semangat pergi sana, surau tak ada tuan-tuan. Surau tak ada, tapak surau pun tak ada. Ada surau yang kecil lebih bukan 10 kali 12. Lebih bukan tu lah kan. Untuk perempuan lelaki 10 kali 12. Ataupun besar sikit, dia cerita, lebih kurang gitulah. Nak dah pergi dah. Betul 10 kali 12. Cuba tuan-tuan bayang dengan surau kita ni. 10 kali 12 lelaki perempuan. Saya minta, dia tak pernah pecah pun tak boleh. Sebab apa tuan-tuan? Waktu dibina ni, China sudah pergi blocking, pemaju. Pastikan di sini tidak ada surau.
azan komandan jangan benar. Cina-Cina kawasan luar ni, apatah lagi dalam flag ni, apartment ni, Cina luar protes. Nampak tuan-tuan. Kata Suhaimi ni bagus dia, cerdik dah akal dia. Maka dia cerita saya, India, Cina semua tu membuat perjumpaan. Wahai, dia orang sikit je, orang Islam ramai. Tengok, sombong, angkuh dia. Ini belum lagi dia merentah tuan-tuan. Pulau Pinang berapa banyak masjid surau, azan tak boleh ke mana kat luar. Sebab ahli majlis agama Islam Pulau Pinang pun lebih kurang Singapura juga. Pemikiran dia cetek. Saya dulu di Jawi tuan-tuan macam tu juga. Cina mai berjumpa, dia kata bising. Baik, Suhaimi jawab, kita azan 5 minit je. Bagus Ustaz Suhaimi ni, 5 minit je kita azan, 3 hingga 5 minit. Awak bakal colok ni 3 jam. 3 jam awak bakal colok. Kami orang Islam boleh bertahan sesak nafas ni. Boleh. Kamu jangan bakal colok, kami dengan azan. Jangan azan. Boleh. Dia tentu nak bakal colok. Terfikir dia. Kita 5 minit atau 3 minit. Kamu 3 hingga 5 jam. Colok kamu terbakar colok. Boleh. Kita azan, tak berbunyi kat luar. Kamu jangan colok, jangan sampai kat luar. Terdiam dia tuan-tuan. Bagus juga kan? Allahu Akbar. Itu dia tuan-tuan. Dia orang ni tu minoriti, tak ramai lagi. Kalau dah ramai majoriti, lagi dia lanyok tuan-tuan. Sebab itulah di Singapura, cuba pergi. Kebanyakan semua masjid surau azan dalam masjid surau. Dia tak boleh keluar. Sebab dia kata, saya tanya orang Singapura, orang Pulau Pinang pun jawab begini juga. Kenapa azan berbunyi? Dia kata sekarang kita dah moden. Semua kat tangan dah ada jam. Kat rumah ada TV. Handphone kita boleh set azan. Jadi kita kena bertolak ansur lah dengan bukan Islam. Eloklah kamu macam ni. Itulah jatuhnya kerajaan Islam iaitu kerajaan Islam di Kemboja. Ni campak. Jatuhnya kerajaan Islam. Jatuhnya kerajaan Islam di Mindanao. Inilah. Jatuhnya kerajaan Islam di Singapura, Melayu Islam. Jatuh. Kerana inilah. Jatuhnya kerajaan Islam di Petani. Kerana inilah. Sebab kamu tak bertempat dalam bertolak ansur. Jadi Malaysia ni beginilah juga tuan-tuan. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Kita sabun sikit lagi sebagai penutup. Dan tiada mendengar dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Melainkan Allah yang maha mendengar segala-galanya. Dan tiada melihat sebenarnya melainkan Allah. Melihat pun sebenar-benarnya Allah. Kita bukan sebenar-benar. Kita bukan sebenar-benar mendengar. Ingat? Dan kita bukan sebenar-benar melihat. Tak. Yang sebenar-benar melihat dan mendengar adalah Allah. Dan tiada berkata-kata sebenar-benarnya melainkan Allah. Tutur lidah kita berkata tak sebenar-benar, melainkan Al-Quran dah sebenar-benar. Baik, kita buka soalan. Ada soalan di sini. Tak ada soalan. Baik, kalau sekiranya tidak ada soalan, sini teringat saya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga ni tertutup untuk 10 kelompok manusia. Pintu syurga ni tertutup untuk 10 jenis manusia. Adalah 10 kelompok daripada umatku tiada akan masuk syurga. 10 golongan ni tak boleh masuk syurga. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya, memulai meriwayatkan hadis ini. Siapakah gerangan mereka itu ya Rasulullah?
Ibn Abbas tanya, wahai Rasulullah SAW, siapa mereka ni? Abdullah bin Abbas tanya, siapa 10 golongan ini? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qalla. Al-qalla. Yang kedua, al-jayuf. Yang ketiga, al-qattaf. Yang keempat, ad-daybub. Yang kelima, ad-dayus. Yang keenam, sahibul asbahah. Yang ketujuh, sahibul qubbah. Yang ke-8 al-utul. Yang ke-9 az-zanim. Dan yang ke-10 al-aqli walidah. 10 golongan ni syurga tutup untuknya. Allahu akbar. Siapa? Lalu ditanya, Ibnu Abbas tanya, terangkan siapa mereka ini ya Rasulullah SAW. Apa makna al-qalla? Lalu Nabi SAW jawab, al-qalla adalah manusia penjilat. Penjilat dan mencari muka pada penguasa. Siapa dia? Pengampu kan? Penjilat ni. Dia penjilat penguasa ni. Ketua-ketua dia panggil penjilat sana, penjilat sini. Saya ingat, surga tutup untuknya. Kalau dia mati sebagai penjilat, tertutup syurga untuk dia. Allahu akbar. Betul, beruntunglah sesiapa yang berani bercakap benar walaupun di hadapan pemerintah. Kita ni bersyukur pada Allah, berani bercakap benar, tuan-tuan. Allahu akbar. Bersyukur pada Allah. Kalau kita tak berani bercakap benar, istighfar. Sebab ini golongan pertama, surga tutup. Banyak mana beramal dia sekalipun, sampai di surga, bam, tutup. Malaikat tutup. Tak sah? Sebab kamu ni penjilat. Kamu sanggup jilat telapak kaki pemimpin kamu, penguasa kamu. Satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jayuf. Al-jayuf, apa makna al-jayuf? Ditanya oleh Ibn Abbas, adalah pencuri kain kapan kuburan. Kain kapan dia curi lagi. Jahatnya dia ni pencuri, sehingga kain kapan kat kubur dia curi. Tuan-tuan tahu apa maksud di sini? Orang ni, tuan-tuan, barang masjid surau dia boleh bawa balik ke rumah lagi. Dia tak sedari ni, benda tak sedari. Dia sebabkan kapan? Kan buang-buang kan, buka kan separuh tu kan, buka, maka ni dia curi, dia bawa balik kat rumah. Ingat, kain-kain lebihan ini milik waris dia. Kan kita ada ikatan kan, ikatan tu. Maka dia seertikan. Kadang-kadang dianggap benda ni bukan curi. Termasuk haram seseorang yang menyembunyikan barangan luqtah. Ingat tak? Saya pernah cerita dulu. Kan masyarakat dia suka kalau berjumpa duit tengah-tengah jalan, dia ambil, dia bubur dalam tabung masjid. Ada kan? Sebab apa dia jadi begini? Sebab dia tak faham hukum. Itu dia panggil barangan luqtah, barangan tercicir. Dia berjumpa tengah jalan, kita cari masjid lah, bubur tabung masjid. Esok akhirat dia tak terlepas. Sebab apa? Dia menyembunyikan barangan tercicir. Sesiapa yang berjumpa barangan tercicir, dia kena istihar. Pegang istihar. Sebab itulah masjid surau ni, saya cadang surau kita, kita kena ada satu ruangan. Kalau berkemampuan, tak kemampuan jangan buat. Satu senara dan whiteboard, barangan tercicir di area ni. Dan kena cari peti besi. Nak jaga barang ni. Sebab apa-apa duit kau, barangan, tak kira lah, berharga lah ya. Jadi berharga, orang tahu, pergi letak ke Surah Huda. Jadi ada senara dah. Orang hilang gini. Benda yang berharga. Sebab kita nak beritahu pada masyarakat, jangan sesuka-suka ambil barang yang hilang, pergi letak dalam tabung masjid. Kita ada satu khas tempat simpanan. Dan akan diisytihar melalui papan whiteboard ni lah. Diisytihar.
Lama mana istihar? Mengikut keadaan. Sebab itulah pihak Baitul Mal, Majlis Agama, dia kena ada sempat simpanan. Sampai sekarang pun ada. Namun masjid-masjid surau tidak praktik. Dia kena praktik sebab dia orang nak pergi Majlis Agama jauh, Baitul Mal kan. Bagi tempat simpan ni. Baik. Itu antara contoh luqtah dia panggil. Banyak dalam bab luqtah ni ya. Hanya itu ringkas dia. Dan lagi yang ketiga, al-qattar. Rasulullah SAW beritahu golongan ketiga, syurga, pintu syurga ditutup untuknya. Al-qattar apa dia? Pengadu domba. Orang yang suka melagakan orang. Allahu Akbar. Ataupun namimah. Dia suka melagakan orang. Ini pintu syurga tertutup. Disangkakan amalannya baik-baik. Allahu Akbar. Dibangkit pada hari akhirat. Maka Allah Ta'ala panggil, siapakah di kalangan golongan yang dikatakan iaitu Al-Qattaf. Siapa di kalangan iaitu Qattaf ni, siapa? Maka bangkit. Malaikat akan bawa ni. Subhanallah. Dan yang kelima, yang keempat, pintu syurga ditutup untuknya. Ad-daibub. Ad-daibub. Apa makna ad-daibub? Iaitu seseorang yang melacurkan, seseorang jadi pelacur, ataupun ibu ayam lah, macukuri dia panggil. Kalau dalam istilah syarak hari ni, undang-undang jenayah Islam panggil, iaitu mucikari. Mucikari. Pernah dengar? Mucikari. Mucikari ni ibu ayam lah. Bapa ayam, ibu ayam. Dahsyat tuan-tuan ya. Saya pernah berjumpa. Ayah dia sanggup lacurkan anak. Dia satu keluarga buat bisnes. 3 anak perempuan duduk melacur. Mak dia, isteri dia ni duduk kaunter. Duduk kaunter ni lah, ibu ayam. Suami dia ni duduk standby lah. Kok ada berlaku perbalahan. Dia orang Samsing juga kan. Dia standby lah. Dia kawasan cokit lah. Dia tarik ni tuan-tuan. Dia duduk standby. Buat hal, tak bayar. Dia pergi belasah lagi. Dia tunggu kat bawah. Katalah duduk melacur anak dia kan. Pergi berzina dia. Turun, tak bayar. Tak bayar, dia pun pergi pukul lagi. Dia ni bahagian pukul. Anak lelaki dia ni pula standby tengok terkukuk jawi datang ke. Operasi ke. Satu keluarga buat syarikat pelacuran ni. Allahu Akbar. 3 anak perempuan duduk berzina. Dahsyat tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Orang Melayu kita lah. Tak masuk akal kalau nak fikir kejahilan dan kesesatan, melainkan kita sendiri pun rasa bersalah. Itulah yang kita nak tegakkan Malaysia ni dengan undang-undang Islam tuan-tuan. Tetapi penghalang paling besar tuan-tuan adalah orang Melayu Islam kita. Pas ni tuan-tuan, bila-bila masa nak buat, ia akan menentang hak sebelah menyebelah hak Islam juga. Duduk sembahyang sebelah menyebelah. Betul tak? Cuba katalah pas kata hari ni kita nak haramkan arak. Hak sebelah ni, hak kerih bersilang ke, dia akan menentang kita. Confirm tuan-tuan. Oh kesian kutuk guru haji kita. Betul tuan-tuan. Kita nak haram arak, dia akan menentang ini. Dia tak akan menyokong. Apa tak lagi amanah. Apa orang Islam tu, ya Allah, tak ada peluang lah dia nak bantu kita, sokong kita. Tak tuan-tuan. Tengok dasar pemikiran dia orang. Apatah lagi kita nak dengan DAP. Orang Islam kita sendiri tak boleh bersatu dalam kita nak menegakkan Islam. Nak haramkan arak pun confirm dah tuan-tuan. Kalau bawa parlimen, kita haramkan arak. Di sinilah kamu melanggar hak kebebasan. Habis. Yang bercakap ni semua orang Melayu Islam belaka di parlimen. Sampai begitu sekali. Ni tengok
akan datang pula, akan bersidang, pas akan bawa untuk diharamkan Arab. Ni berkatlah doa-doa pada tutup guru kita, berdoa, ya Allah, padamkanlah maksiat dan kemungkaran di Malaysia ni, Allah. Allah padam dengan COVID je. Allah padam dengan COVID je, tuan-tuan. Subhanallah. Baik. Itu dia panggil ad-daibub. Ni pelacur-pelacuran ni. Yang kelima, pintu syurga tertutup, kata Nabi SAW. Siapa? Ad-dayus. Ad-dayus. Ad-dayus adalah orang yang tiada cemburu melihat isteri dan anak gadisnya bergaul dengan laki-laki lain. Ini ad-dayus, tak masuk syurga. Bini dia duduk mengorak dengan laki lain, senyap je. Anak perempuan duduk mengorak dengan lelaki lain, dia diam. Apatah lagi saudara Islam kita diperkosa, dirogo, tengok masuk dalam surat khabar tak? Berlaku kes ni tahun berapa, tuan-tuan? 2016 kan? Seorang perempuan mu'allaf India. Mu'allaf. Tahun 2016. Sekarang baru jatuh hukum. Dia perkosa, dia rogo, dia buat oral seks, lepas dia rodok dengan kayu, tuan-tuan. Kemaluan. Ada kan? 2016. Sekarang berjatuh hukum. Tengok. Dahsyatnya. Sebab apa? Kawan ni masuk Islam. Dia dapat, dia tarik masuk dalam kereta, dia rogo-rogo, dia buat oral seks, macam-macam. Dia ugup macam-macam. Akan sebarkan video. Last kali dia ambil kayu, dia jolok dan kemaluan. Pecah kemaluan. Mati, tuan-tuan. Mati tak? Dapat langkah 4 orang. Semua Hindu belaka. Itu dahsyat, tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Patutlah Allah Ta'ala hantar musibah Malaysia ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah 5 lagi bersambung pada kuliah akan datang. Izin boleh ya? Kita bersambung sebab SOP ya. Sekarang itulah saja, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini sampailah pada saudara Islam kita. Ajak-ajaklah saudara Islam kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa